Dan sambungan bacaan pada muka surat 807 653. 807 kitab hijau dan 653 kitab barulah, kitab kuning. Di bawah tajuk dalil doa seorang Muslim diperkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahi fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis Puan Hajah Salwa pada pagi ini, seluruh ahli jawatan kuasa kerja muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahi Ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Muslimin, muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar dan sambungan bacaan pada muka surat 807 653. 807 kitab hijau dan 653 kitab barulah, kitab kuning. Di bawah tajuk dalil doa seorang Muslim diperkenankan dan ia tidak boleh minta disegerakan. Baik, ini tajuk yang terakhir tentang perkara yang berkait dengan doa, dan selepas ini kita sambung nanti dengan tajuk istighfar, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi ini kita nak tengok perlunya kita berdoa dan bersabar serta mengharapkan dengan penuh keyakinan doa kita akan diterima Allah. Maksud tidak boleh minta segera diperkenankan itu maknanya kita ni merungut. Bila nak dapat ni? Bila nak dapat? Macam tu. Ada, nanti kita jumpa hadis dia. Baik, firman Allah 186 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang bermaksud,
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah olehmu bahawa aku sangat dekat. Qarib maksudnya sangat dekat dengan manusia. Aku memperkenankan doa orang yang bermohon apabila ia lakukan berdoa itu kepada aku. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dalam ayat Al-Baqarah 186 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita dua perkara. Yang pertama, dia adalah Tuhan yang sangat-sangat dekat dengan manusia, dengan hamba-hambanya, terutamanya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Jadi bila konsepnya dekat, maka nak minta tu lebih mudah lah, berbanding kalau jauh. Jadi secara konsepnya begitu. Tapi Allah ingatkan kita, dia adalah Tuhan yang sentiasa berada, keadaan dan kedudukannya sangat dekat dengan kita. Dekat yang hanya sesuai dimiliki oleh Allah, yang mungkin sukar untuk diterjemahkan dalam bahasa kita, pemahaman kita. Tapi kita yakin Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi bila Allah Ta'ala ni dia Tuhan yang maha dekat, sangat dekat, maka tidak ada alasan untuk kita hidup dalam situasi putus asa, dalam situasi kecewa, dalam situasi orang kata fras, kan, kecewa, frah, apa semualah ayat-ayatnya begitu. Sebab Allah ni sentiasa ada dan sangat dekat dengan kita. Jadi bila dekat ni, fungsi dia kita kena merayu. Kita berdoa, kita merayu, kita merintih, kita memohon, kita munajat, sebab dia dekat. Dan bukan dekat sahaja, malahan dia senantiasa ada bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Kita di mana, dengan siapa, buat apa, Allah sentiasa ada dengan kita. Jadi bila Allah ni sentiasa ada, maknanya dia sentiasa memantau, melihat, dia memerhatikan apa yang hamba dia buat. Jadi biarlah kita ni, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hak jenis mengaji, kuliah, rajin apa semua ni, buatlah yang terbaik dalam hidup kita. Buatlah perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kita tinggalkan benda-benda yang tidak baik. Itu satu bab. Yang kedua, Allah sebut dalam ayat itu, dia akan perkenankan doa hambanya ketika hambanya berdoa. Dan kalimah ujib itu aku jawab. Ujib tu makna aku jawablah, aku perkenankan, aku luluskan. Aku luluskan dalam ayat ini, kata ulama mufassirin, ulama-ulama tafsir menyebut, dia adalah atas kehendak Allah. Waktu bila, berapa lama, itu Allah punya pasal lah. Itu kalau bahasa kita lah, kan. Sukati dia lah. Tugas kita minta, dan minta. Berdoa dan terus berdoa. Bila dapat, cepat atau lambat, itu bukan urusan kita. Dapat semua, dapat separuh ke tak dapat langsung, itu bukan urusan kita. Tapi dalam ayat ini, Allah janji dia akan perkenankan. Jadi bila Allah kata, dia tak pernah mungkir janji. Cuma ulama buat satu kesimpulan. Doa kita hanya diberikan oleh Allah. Apa yang kita minta itu berdasarkan apa sahaja yang kita perlu.
bukan apa yang kita mahu. Allah tidak beri, kata ulama, yang kita mahu, tapi dia bagi yang kita perlu. Sebab doa yang kita mahu tu ada setengah jam. Nak itu, nak ini, nak langsing, nak ramping, nak macam-macam lah. Nak kurui, nak gebu kan. Semua ada. Jadi Allah akan bagilah. Dia tengok mana yang sesuai, yang perlu dia bagi. Yang tak perlu dia tak bagilah. Kan? Boleh gitu. Boleh, suka hati dia lah. Dia Tuhan. Dia yang menentu segala, kuasa semua pada dia, ikut dia lah. Kita sebagai hamba dia, akur saja. Dan selalu dah kita sebut, dalam berdoa ini, jangan letak sangkaan buruk. Letak saja sangka baik. InsyaAllah Ustaz, saya dah doa dah. Saya serah keputusan dia pada Allah. Bila ke, bagaimana ke, dapat tak dapat Ustaz, apa hal pun Allah Ta'ala Ustaz, insya-Allah mudah-mudahan dapatlah. Kita letak sangkaan baik, mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan. Kan? Sebab apa? Sebab itu tugas kita. Tugas kita minta, tugas Allah bagi lulus. Bila bagaimana itu dialah. Kan? Sebagai hamba, kalau doa kita cepat makbulnya, alhamdulillah. Kalau lambat makbulnya, sabar. Itu je. Kan? Hidup ni kita dah sebut, bukan susah sangat. Kan? Kita, hidup ni simple. Contoh simple dia ginilah. Kita keluar habis kuliah kau, sifar tak ada. Balik kaki ayam. Apa masalah ni? Berani. Simple je hidup. Kan? Bukan nak kena ambil kasut orang ni pula hilang, ambil pula kasut orang lain, dah berjangkit. Dia tak payah. Saya kuliah baru ni, satu kuliah lah, jemputan duha muslimat juga. Saya keluar, kasut tak ada. Kasut saya lah tak ada. Selipar kan. Lepas tu minum, sembang-sembang dengan ketua kampung semua. Diorang kelang kabut lah cari. Saya kata tak apa, kalau tak ada pun saya balik kaki ayam okey je. Kan? Duduk dalam kereta je, minyak kereta pun penuh, tak ada nak berhenti mana-mana. Jangan kita meragam dah lah, saya kata. Kan? Tapi sebenarnya ada je, tak tahu dia berjalan ke mana sipar tu. Kita keluar-keluar pusing tepi-tepi tu ada kan. Selamatlah. Tapi maknanya nak sebut hidup ni macam tu lah. Kita balik ke Arab, apa lauk ada, isteri kita masak contoh tak, makan je lah yang tu. Yang tak ada jangan tanya. Sebab penyakit orang lelaki ni, yang tak ada tu dia suka tanya. Kan? Sambal belacan ada yang kata. Kan? Orang perempuan pula dia pantang dia tanya. Kan? Lagi habis rumah tangga tu kelang kabut kan, dia jadi tak cantik lah. So kita ni minta saja Allah bagi, alhamdulillah. Allah tak bagi, sabar dulu. Sabar tu usaha lagi, buat yang terbaik kan. Letak sangka baik, satu hari Allah bagi, jangan risau. Itu je. Hidup kita ni senang je sebenarnya. Dia yang susah macam Haji Salwa sebut tadi lah, nak uruskan Agong datang. Itu susah. Kan? Banyak protokol dia. Baik. Surah Al-Mu'min ayat 60. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, nescaya doa kalian akan aku perkenankan. Berdoalah kepadaku, nescaya doa kalian aku akan perkenankan. Jadi ada dua lah. Satu, Allah suruh kita berdoa. Minta doa saja. Kan? Minta berdoa, merayu, merintih. Luahkan hati kita pada dia. Apa hajat, tadah tangan, kita minta. Sebab arahan meminta ni daripada Allah. Maknanya arahan suruh berdoa ni Allah yang suruh. Bukan ustaz, bukan nabi. Allah yang suruh. Dan yang kedua, Allah kata, aku akan perkenankan. Jadi bila Allah dah janji gitu, tak perlu kita nak risau. Kan? Tak perlu kita nak risau apa-apa, sebab itu janji daripada dia.
Jadi kita doa elok-elok, ikut tertib, ikut adab, berdoa yang agama ajar macam mana konsepnya, dan kita serah pada Allah Ta'ala dia punya hasil atau keputusan dia. Baik, hadis yang berikut daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'ala wajhil ardi muslimun yad'u Allah Ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mislaha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim." Faqala rajulun minal qaumi idzan naksuru qala Allahu aktsar. Yang bermaksud, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah di permukaan bumi ini seorang yang muslim berdoa kepada Allah melainkan Allah memperkenankan doanya itu atau dihindarkan orang tersebut dari kejahatan seumpamanya selama ia tidak berdoa dengan suatu dosa atau berdoa dengan maksud memutuskan silaturahim. Seorang laki-laki antara kami berkata, antara kaum itu berkata, jika begitu kami akan banyakkan berdoa. Maka Nabi menjawab, Allah lebih banyak perkenannya. Begitu. Jadi ingat, bila kita doa, Allah pasti perkenankan. Atau sambil-sambil nak menunggu perkenan Allah tu, Nabi kata, Allah akan hindarkan kita daripada kejahatan. Daripada benda-benda tak elok lah. Kadang kita ada doa yang spesifik kan, doa tertentu. Nak begitu, nak begini, yang khas, yang khusus. Tapi benda tu mungkin belum sesuai, belum sampai masa, jadi Allah hold dulu, dia bagi kemudian. Dan sementara menunggu bagi kemudian tu kita doa lagi, doa, Allah hantar benda lain. Allah selamatkan kita daripada kejahatan, Allah selamatkan kita daripada fitnah manusia, daripada kedengkian manusia ke apa. Nabi kata Allah akan rollingkan doa kita ke situ. Sebab itu Nabi pesan satu benda tadi, perbanyakkan doa. Dan doa ni kita dah bincang dah banyak kali. Mintalah apa benda pun. Doa dengan bahasa apa pun tak ada masalah. Doa terbaik, doa daripada Al-Quran. Rabbana, 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 kita baca tu kan. Itu doa Quran lah kebanyakannya. Ataupun doa daripada Nabi pun boleh. Doa daripada sahabat baginda yang mulia pun boleh. Doa yang disusun oleh para ulama pun boleh. Ataupun doa kita sendiri pun boleh. Itu lagi inilah sebab betul-betul keperluan kita kan. Daripada isi hati apa yang kita nak, maka kita minta sahaja. Syarat dia kena sabar lah. Berdoa ni dia kena sabar banyak. Baik, kemudian Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tambahan hadis di atas. Au yaddakhiru lahu minal ajri misliha. Atau dia simpankan pahalanya senilai doa itu. Tadi kan dalam riwayat atas tu Nabi kata Allah hindarkan kejahatan. Ada tambahan pula riwayat Al-Hakim ni, dia kata ataupun sementara menunggu doa-doa kita lambat nak lepas ni, Allah simpankan doa tu jadi pahala yang banyak. Kan? Jadi maknanya ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, tak ada langsung kerugian bagi mana-mana orang yang rajin, yang selalu berdoa minta pada Allah. Tak ada istilah rugi. Rugi saya doa begini-begini, tak ada. Istilah tu tak ada. Walaupun kita rasa macam tak lepas doa tu tak dapat. Sangkut umpamanya. Tapi pahala ada. Sebab apa pahala ada? Sebab doa ni konsep dia ibadah.
apa-apa perbuatan yang berkonsepkan ibadah, dia ada nilai pahala di sisi Allah. Itu kita kena pegang. Apa benda pun kita buat. Korban yang kita buat baru ni, puasa sunat hari ni, kalau ada yang puasa, kita berzikir, kita berdoa, kita berselawat. Semua benda ni, ibu sekalian, tuan-tuan, ada pahalanya. Jadi, tak usah jemur lah. Kan? Saya dah penat dah minta, Ustaz. Tak payah minta. Kok ia rasa penat sangat kan? Saya dah penat dah, Ustaz. Tak payah minta, diam-diam je. Suka tingkau lah kan. Jadi orang dah cakap dah minta, dia duduk bising pula penat-penat kan. Sebab dalam dunia ni kita dah sebut, tak ada benda yang tak penat. Kan? Ibu-ibu duduk atas kerusi dengar kuliah. Penat? Penat. Penat nak faham, penat tak faham, penat nunggu, penat bila nak habis, penat tahan biji mata. Kan, terkebir-kebir sekejap ustaz ada, sekejap tak ada. Kan? Jadi, banyak penat ni. Dengar kuliah ni banyak penat ni. Kami menyampai kuliah pun lebih kurang sama je lah kan. Jadi, semua ibadah dalam Islam ni, semuanya penat. Tapi macam saya pernah sebut dulu, biarlah penat dalam kebaikan. Sebab penat tu akan hilang. Balik sekarang, ibu-ibu golek-golek kejap, nanti Zuhur, hilanglah penat. Kan? Ataupun rehat, sesandar, hilang penat. Jadi, penat tu dia akan hilang. Dia bukan penat dengan kuliah ni 4 hari 4 malam. Tak. Balik kan rehat, okey, hilang penat. Jadi, yang penting, pahala tu kekal. Buatlah baik, biar penat tu akan hilang. Confirm akan hilang. Tapi pahala tu kekal insya-Allah. Sama konsep dia buat jahat. Buat jahat pun penat. Merompak penat, rasuah penat, fitnah orang penat. Kan? Mengata ke orang penat. Ni zaman-zaman nak mengundi ni, mengata-ngata orang banyak sangat ni kan. Penat tu. Tapi penat tu hilang. Dosa tu ada. Itu yang kita takut. Kan? Jadi saya sebut dah banyak kali, nak kempen lah. Mana yang terlibat politik ni, kempen elok. Kan? Kita parti A, kita cerita apa kelebihan parti kita. Contoh gitu lah. Jangan pergi burukkan parti orang. Itu adab yang tak kena lah. Kan? Kita cerita apa yang kita boleh bagi pada masyarakat, pada pengundi, contoh dia gitu lah. Kan? Ini kita tak cerita langsung kita punya kelebihan, kita bertibai orang. Itu yang kan, saya tak berkenan dengan benda tu kan. Jadi biarlah kita buat dengan cara yang betul lah, insya-Allah. Baik, kemudian maknanya Allah akan simpankan pahala kita senilai dengan doa-doa yang telah kita panjatkan itu. Baik, kemudian yang terakhir dalam tajuk itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqulu qad da'autu falam yustajab li. Doa salah seorang dari kalian akan diperkenankan selama ia tidak mengeluh, meminta segera diperkenankan dengan dia mengatakan, sesungguhnya aku telah berdoa tapi sampai sekarang belum juga diperkenankan. Ini yang saya sebut tadi. Maknanya kita ni bila berdoa, biar je doa tu. Kan, jangan kita kira dah sebulan dah rasa ni tak dapat lagi ni. Jangan. Tak usah kira ibu-ibu sekalian. Jangan diagak-agak masa tu bila. Kita doa saja macam biasa. Bila bagaimana, banyak mana dapat, separuh ke semua ke suku ke tak dapat langsung, biarlah. Kan? Yang kita nak setiap kali doa, letak sangkaan baik berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Apa Nabi sebut? Dia mula, dia tiba-tiba blank kan. Dia tengah-tengah nak, dah ingat dah hadis tu, tiba-tiba hilang pula dah. Kan? Kejap. Kita recap balik lah. Sabar sekejap. Baik, Nabi sebut gini.
Apabila kamu berdoa kepada Allah, saya nak ambil yang bahasa Arab itu, saya tak ingat pula yang tu. Bukan tak ingat, dia lupa terus sekejap. Dia blank, mungkin tak makan ke apa kan, tapi dah sarapan dah tadi. Dapat lah. Alhamdulillah. Kan? Dia kena sabar tuan, mengaji ni kena sabar. Baik, Nabi bersabda begini. Nabi kata, Udu Allah. Nak dapat kataan udu'u tu, dia hilang pula sekejap. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi kata, Udu Allah. Berdoalah kamu kepada Allah. Itu makna Udu Allah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan, kata Nabi, wa antum, dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan diluluskan oleh Allah. Jadi ulama bincang hadis ni, ini adalah antara syarat utama doa kita cepat diluluskan Allah. Apa syarat dia? Syarat dia setiap kali kita doa, letak keyakinan. Aku dah doa dah, ya Allah, aku serah pada engkau, aku yakin satu hari nanti engkau bagi doa tu. Itu je. Saya doa, itu yang, memang itulah yang kita amal, bukan saya je. Mungkin kita semualah kan. Setiap kali kita doa, letakkan keyakinan. Walaupun mungkin hajat itu sangat besar. Kita nak jodohkan anak kita. Itu hajat besar lah. Ataupun jodoh kita. Manalah tahu kan. Dah lama keseorangan. Sampai masa rasa macam nak menikah lagi kan. Nak cari pasangan lain. Rezeki. Kita doa lah. Kan, benda tu berat. Kita doa untuk kejayaan anak yang mengaji universiti. Kita doakan anak kita di luar negara, keselamatan hidup dia di sana. Itu doa besar lah maksud saya kan. Doa yang baru kahwin nak dapat zuriat, itu semua doa yang berat, doa yang besar. Sebesar mana pun doa kita, ibu-ibu sekalian, letak saja ujung dia, aku sangka baik ya Allah, aku dah minta, aku usaha yang terbaik, satu hari engkau akan bagi. Dia akan bagi, ibu-ibu sekalian. Tapi tunggu masa. Kan? Saya kan pernah cerita, saya kan 14 tahun baru keluar nombor 2 tu. Jadi kena sabarlah. Doa tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Saya letak keyakinan tu. Saya kata, ya Allah, engkau mesti bagi punya. Kita letak keyakinan, dia akan bagi. Dia akan luluskan. Dia akan lepaskan doa kita. Akhirnya dia bagi, ibu sekalian. Tapi syarat kena sabar, kena redha, usaha, serah pada dia, kan, istighfar banyak-banyak, banyak benda lah kita kena buat. Tapi kunci dia letak keyakinan. Kalau kita kata saya dah doa tapi entahlah ustaz, tak tahulah, dapat tak dapat pun suka hati lah ustaz, memang tak ada lah. Tu jawapan memang tak ada lah. Kita dah letak sangka buruk pada Allah. Allah Ta'ala ni jangan kita letak sangka buruk, su'uzon jangan. Sentiasa husnuzon. Letak sangkaan-sangkaan baik. Kan? Sebab Allah ni maha baik, ibu-ibu sekalian. Terlalu baik kepada semua makhluk. Bukan manusia saja. Allah ni terlalu baik pada seluruh makhluk-makhluk yang dia buat. Terutamanya pada kita lah. Yang bernama manusia, yang beriman, yang Islam ini. Sangat baiknya Tuhan. Bayang kita duduk pun dapat pahala. Kan? Duduk dalam majlis ilmu ni dapat pahala. Walaupun tak faham satu habuk. Penat aku bersyarah. Satu habuk pun dia tak tahu. Dia keluar balik gitu melenggang aja. Kan? Apa Ustaz syarah ni? Entah. Dapatlah tapi macam dah lupa balik katanya. Kan? Tak apalah ibu-ibu, datang je lah hari-hari. Kan, lama-lama faham lah besok tu kan. Lama-lama faham lah tu, pelan-pelan lah. Yalah, memori kita kan dah slow. Dah tinggal 2 gig setengah aja. Dia punya RAM ni bukan kuat pun. Kan. Gini belajar besok dah lupa. Keluar kan tersepak batu dah tak ingat.
Kan? Kita macam tu lah. Umur-umur dah remaja purba ni memang macam tu. Kan? Jadi, teruskan je mengaji. Tak apa. Kan? Yang penting, kita letak sangkaan baik. Cantiknya Allah, baiknya Allah. Kita duduk dapat pahala. Kita tidur malam dapat pahala. Dapat pahala. Tidur baca doa elok-elok. Ada semayang. Kan? Tidur kalau suami isteri, sebelah suami, sebelah isteri, tidur elok-elok lah. Dapat pahala. Kan? Tidur dalam majlis ilmu pun ulama' kata dapat. Tapi jangan buat selalulah. Kan? Naya ustaz nanti seorang je bercakap. Habis semua tunduk itu je kan. Janganlah. Tidur tak apa. Kan? Letih sangat, ibu-ibu nak tidur, tidurlah. Tapi jangan mengigau saja. Mengigau kita lambung masuk kolam kat luar tu. Baik, habis tajuk tu. Kita tengok bab yang ke-19. Kitab istighfar ataupun memohon keampunan. Ataupun minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa kitab istighfar yang terdiri daripada beberapa bab ini adalah bahagian terpenting untuk difahami dan mestilah selalu diamalkan. Jadi istighfar ini kita letakkan di sini adalah bab yang sangat penting dan mesti diamalkan oleh setiap di kalangan orang-orang yang beriman. Ku letakkan bab ini pada bahagian akhir dengan harapan semoga Allah memberikan keampunannya pada saat terakhir kita nanti. InsyaAllah. Aku bermohon kepadanya semoga hal yang serupa dan seluruh macam kebaikan dilimpahkan kepadaku, kepada orang yang kusayangi dan kepada seluruh umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi penulis kitab ni beritahu, tajuk istighfar ni tajuk yang penting. Istighfar maknanya kita mohon keampunan Allah. Bila sebut istighfar, itu istilah. Lafaznya astaghfirullahalazim. Bila sebut basmalah, itu istilah. Lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut isti'azah, itu istilah. Lafaznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benda ni kadang-kadang perlu dijelaskan supaya masyarakat kita tahu. Saya pernah cerita pada ibu-ibu. Lama dah dulu saya rasa cerita ni saya suka ulang. Cerita ni kisah sahabat saya yang pernah satu ketika dulu menjadi imam jurunikah. Sekarang ni dia dah kerja bahagian Jais lah, dia pejabat Jais Shah Alam tu. Jadi masa dia jadi Tok Kadi tu atau imam jurunikah ni, ada satu pengantin yang dia nak nikahkan tu. Biasalah kita basic kan, mengucap istighfar. Jadi sahabat saya tanya pengantin lelaki tu, istighfar tahu tak? Dia jawab, tahu Ustaz. Cuba sebut istighfar. Istighfar. Cerah masa depan macam ni. Istighfar tak tahu. Saya dah sebut sama macam Ustaz tadi katanya. Sudahlah kan. Jadi sahabat saya kata, biasa dengar tak astaghfirullahalazim? Ganti menjawab astaghfirullah Ustaz. Itu yang saya nak sebut tadi. Kan. Cover lain pandai tu. Jadi nampak tak? Dia tak tahu. Bila sebut istighfar, dia ingat istighfar juga. Mana mahunya begitu? Kan? Itu istilah saja. Jadi istighfar ni maksud dia kita minta ampun dengan Allah. Dan benda ni mesti ada dalam diri orang Islam. Sebab apa ibu-ibu, tuan-tuan sekalian? Sebab kita banyak dosa. Dosa kita berguni-guni, bertimbun. Daripada zaman jahiliah Quraisy kita dulu. Kan?
zaman remaja kita, sekolah rendah tak adalah kot, no? Sekolah menengah kan, universiti dulu, zaman-zaman dululah, zaman-zaman ragat-ragat kita dulu ni kan. Jadi banyak dosa kita. Hari ni pun kadang-kadang terbuat dosa yang tidak disengajakan, macam-macam kan. Jadi agama ajar kita minta ampun. Dan minta ampun ni, kelebihan istighfar ni sangat banyak sebenarnya. Tapi dia punya main dia ada dua. Kan? Main istighfar ni kelebihan dia dua. Satu, kita akan dapat pengampunan Allah. Allah ampunkan dosa-dosa kita lah. Kan? Sebab istighfar ni macam kita mengayu kan. Ya Allah, ampunlah dosa aku minta maaf, gitu begini kan. Dan yang kedua, ulama kata Allah akan mudahkan dan lancarkan segala bentuk rezeki kita. Jadi orang yang rasa-rasa rezeki dia sempit, banyak-banyakkan istighfar. Kan? Kita nampak istighfar ni pengampunan dosa je. Orang yang banyak istighfar, Allah akan mudah dan lancarkan. Kita nak rezeki kita tu jangan ada yang sangkut. Kan? Jangan ada tersekat lah. Biar lancar elok, macam air yang mengalir laju, macam air zam-zam yang mengalir tu. Kita doa begitu. Kan? Sebab apa? Bukti dia apa? Nabi Nuh lah. Kan Nabi Nuh Allah cerita dalam Quran. Tak tahu dalam ni ada kot ayat dia, nanti kita jumpa lah. Bila Allah sebut, fakul tustaghfiru rabbakum. Wahai Nuh, hendaklah engkau beristighfar kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Yursilus sama'a alaikum midrara. Dan nanti dia akan turunkan air hujan yang mencurah daripada langit. Berdasarkan ayat ini dan kisah ini, ulama tafsir meletak satu kesimpulan. Hujan yang mencurah turun dari langit setelah Nabi Nuh beristighfar, itu dianggap sebagai rezeki yang mencurah-curah. Jadi, orang yang rajin istighfar, dia akan dapatlah kelebihan tu. Allah ampun dosa kita, Allah murahkan rezeki kita. Dan satu lagi kalau nak tambah juga sebagai motivasi kita, yang ketiga, Allah suka kita. Sebab apa Allah suka kita? Sebab Allah suka orang yang minta ampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Kan? Sesungguhnya Allah suka orang bertaubat. Yang bertaubat ni termasuk yang beristighfar. Nak bertaubat tu kan kena istighfar kan. Jadi Allah suka orang bertaubat dan orang bersih jiwa dia. Jadi kita ibu-ibu sekalian, banyakkan istighfar, banyakkan taubat, banyakkan istighfar juga, minta ampun. Walaupun kita rasa di ujung-ujung umur macam ni, memang kita mengakulah. InsyaAllah lah, saya yakin lah tengok wajah-wajah bercahaya semua ni. Jangan senyum, saya cakap benda betul. Macam tak percaya pula kan. Lagi dia balik tengok cermin. Betul lah Ustaz cakap tadi kan. Ustaz mana pernah tipu. No. Kan? Baik. Jadi kita ni minta ampun dengan dia. Istighfar banyak-banyak. InsyaAllah perjalanan hidup kita jadi cantik. Perjalanan hidup kita jadi baik. Allah sayang kita. Dia yang penting tu je ibu-ibu. Allah sayang kita. Saya cerita 3 hari lepas kot, saya tak ingat. Tapi baru sangat. Saya cerita saya pernah cerita kisah tu, tapi ada satu lagi kisah yang saya tak cerita tentang satu orang datuk ni. Dia datuk. Dan amalan dia hebat lah. Saya pernah jumpa dia sekali. Ada orang bawa saya pergi jumpa dia sekali. Dan dia share. Kita jumpa tu nak berkenalan. Lepas tu nak ambil keberkatan sikit, orang baik-baik kan. Saya kata, Datuk, share lah apa amalan Datuk. Sekali dia share tuan, berkenirai dia baginya sampai tak terbuat. Nak sangat kan.
Ada tu ustaz buat ni. Adalah dia bagi tu. Jadi dia memang orang yang tawaduk, orang yang humble. Macam mana ibu-ibu tengok ketua polis negara yang baru tu, macam tu lah. Ketua polis negara yang baru ni, dia manusia yang sangat humble. Yang saya pernah jumpa dia sekali pun, rezeki saya lah. Masa pergi umrah bulan Januari tu kan. Masa tu dia timbalan ketua polis. Yang saya tak perasan dia, pasal dia pakai jubah. Dia orang uniform ni, bila pakai uniform baru nampak muka sebenar dia. Kan? Bila dia tak pakai uniform, kita tengok ni siapa Pak Haji ni? Rupa timbalan ketua polis negara. Mujur tak kena tangkap masa tu. Kan? Pasal tak kenal. Jadi ibu-ibu sekalian, bila dia naik baru ni, so Tan Sri Datuk Ayub Khan semalam kan. Jadi bila dia naik, cuba ibu-ibu pergi dekat TikTok ni. TikTok ketua polis negara ni. Try lah search. Nama dia siapa? Razarudin kan? Tan Sri Razarudin kan? Jadi try tengok TikTok dia. Saya tengok. Dia punya wording dia, ialah mungkin admin dia ketulis kan, tapi mesti atas arahan dia. Mana boleh admin dia pandai-pandai buat kan? Dia mesti masuk hadis, ayat Quran. Dia akan cerita beratnya memikul amanah ni. Gitu kan. Adalah baru ni saya baca tengok, saya follow lah. Saya baca, saya tengok. Hebat dia. Sebab masa first time kita jumpa dia pun, kita dah nampak dah dia punya tawaduk, dia humble, dia relax, dia tak belagak dia. Sama macam kita tengok dalam TV tu. Tapi kalau ibu-ibu jumpa dia depan, saya rasa lagi hebat dia. Kan? Manusia tu Allah bagi macam tu. Sama macam satu datuk saya jumpa ni. Dia bangun malam ni memang tak tinggal. Dia kata, Ustaz, puasa sunat dia hanya tak puasa pada hari yang diharamkan berpuasa saja. Itu je. Lain saya cuba puasa Ustaz. Kan? Sebab itu kita pergi ziarah dia kena pergi malam. Siang kau jangan cuba-cuba. Buat malu je sekarang. Kan? Dia yang idam makan, tengok dia tak makan. Tahu dah memang dia puasa. Jadi kita pergi tu malam. Saya pergi tu malam lepas isyak. Cuma saya nak share satu kisah yang dia cerita, yang dia buat, saya rasa belum pernah saya dengar orang lain buat. Masa dia nak buat rumah di tanah pusaka tu, di satu kawasan ni, biasanya orang buat rumah, dah siap rumah, baru buat kenduri. Betul? Dah siap rumah banglo sebiji tu, baru kita buat kenduri, panggil jiran, adik-beradik semua. Saya Ustaz, masa mula-mula ratakan tanah rumah lama tu, saya panggil keliling tu makan kenduri. Saya kata, lain macam lah tu, tak pernah orang buat itu. Saya buat Ustaz. Pasal apa Datuk buat sebelum kenduri, sebelum rumah siap? Tujuan dia Ustaz, pertama saya nak bagi tahu akan ada satu projek nak buat rumah saya ni pada jiran keliling ni. Dan tempoh dia katalah setahun. Saya akan beritahu orang, minta maaf, saya nak buat rumah kat sini, saya orang baru, orang lama lah, tapi nak naikkan balik rumah ni setahun. Jadi saya buat kenduri ni, nak bagi tahu, minta maaf, dalam masa setahun, lori keluar masuk. Akan ada debu, bunyi bising, ketung, ketang apa semua. Jadi saya buat dulu, saya minta maaf dulu Ustaz. Ada orang buat rumah je tu? Tak ada. Biasa dah siap pun panggil kenduri. Itu pun Ustaz dia tak panggil. Kan? Panggil lah Ustaz sekali. Ni dia masa rata tanah tu buat kenduri. Saya pacak kemah Ustaz, saya panggil keliling. Jiran yang dekat-dekat situ lah. Yang dia kira lori akan keluar masuk melalui jalan tu. Hebat dia. Datuk. Tapi jiwa dia sangat merendah. Kan? Kita sembang dengan dia sampai kita tak tahu apa nak sembang. Takut. Kita jadi tunduk, nak gelak-gelak pun saya risau. Kita jenis masuk air kan. Jadi nak sembang dengan dia pun kita tengok dulu macam mana kan. Tapi dia bagus lah. Itu contoh lah. Maknanya ada je orang-orang yang hebat pangkat dia kan. Tan Sri. Macam Tan Sri kita pun sama jugalah. Jadi hebat. Manusia ni Allah bagi kelebihan. Tapi kelebihan tu dia bukan datang begitu saja dah. Melalui tarbiyah dia kan. Daripada dia remaja, dia membesar,
Dia ada jawatan, dia diuji, perjalanan hidup, ujian hidup, itu yang mematangkan manusia. Jadi apa yang kita ada hari ni, ibu sekalian, dari sudut akhlak kita, tingkah laku kita, kita cubalah kekalkan. Sebab kalau yang ada yang sikit lah, yang tak elok tu, kita orang kata pelan-pelan buang. Kita ambil sikit ni, semangat hijrah Nabi yang ada ni. Kan? Nak masuk mak hijrah hari Rabu ni, saya tengok pun ada banner forum tu kat luar tu kan. Jadi, kita ambil semangat hijrah ni, kita nak ubah sikit. Kita tak payah ubah banyak, ibu-ibu. Nanti tak siap. Tak payah. Saya tahun ni nak hijrah ada 10, Ustaz. Tak payah. 1 je. 10 tu atas kertas je. Saya lagi apa pun tak jadi kan. Jadi ambil 1 je. Saya tahun ni insya-Allah Ustaz, saya nak tingkatkan lagi pembacaan Quran saya. Contoh. Atau benda yang berkait dengan Quran. Baca dia lebih sikit, belajar Quran, belajar tajwid ke begitu begini. Yang berkait dengan Quran. Target 1 sudah ataupun 2. Dah lah jangan banyak kan. Nanti tak buat. Kan? Orang kita ni semangat lebih tapi buat itu kurang kan. Jadi yang penting cuba ambil cetusan semangat hijrah yang sangat-sangat, sebenarnya kalau kita baca sejarah hijrah ni, dia sangat-sangat memberi inspirasi kan kepada kita yang hidup di akhir zaman. Dan kalau kita tengok cerita hijrah ni bukan cerita kecil, ibu-ibu sekalian, sebab cerita dia cerita yang besar sampai kepada tahap Rasulullah ni nak dibunuh kan. Nabi nak kena bunuh ni, ini bukan benda main-main. Bayangkan Nabi yang mulia tu, diorang nak bunuh. Tapi Allah letak asbab dia, suruh Nabi hijrah pada hari yang berkenaan. Baik, saya nak share satu benda. Ada satu doa, tapi doa ni kita tak payah baca lah. Sebab ini doa yang Nabi baca khas ketika hijrah. Pasal apa Ustaz tak bagi baca pula? Tengok makna dia dulu. Baik, ada saya catatkan sini sikit. Rasulullah SAW ketika berdiri di satu kawasan bernama Hazwarah. Saya pun tak pasti Hazwarah ni kawasan dia belah mana. Tapi masih dalam kawasan Makkah. Ketika hijrah, ketika Nabi nak hijrah tu, sebelum baginda meninggalkan Mekah, Nabi membacakan doa ini. Nabi kata apa? Nabi kata, Wallahi, innaka la khairun ardillah, wa ahabbu ardillahi ilallah, walaula anni akhrijtu minka ma kharajtu. Yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai bumi Makkah, adalah sebaik-baik bumi Allah. Dan bumi Allah yang sangat dicintai Allah. Sekiranya aku tidak diusir darimu, pasti aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Tu saya kata doa ni tak sesuai untuk kita baca kan. Sebab kita Subhan Jaya. Bukan Mekah. Tapi nak sebut, itulah beratnya hati Nabi. Nak hijrah ni, tapi keadaan tu memaksa. Rasulullah kena keluar juga sebab Mekah ni dia dah sempit. Dia dah tak banyak ruang untuk dakwah yang Nabi kena jalan, malahan disekat. Kuliah Ustaz Zaidus pun semalam pun sama juga. Masjid Saidina Osman, Bandar Torazak. Tapi diistilahkan ditangguhkan. Tapi ceritanya batal lah. Kan? Ceritanya batal, tapi penganjur kata, penganjur Jawi kata ditangguhkan. Ditangguhkan, tapi tak tahu bila lah. Tapi sayang lah kan. Tak tahulah apa teknikal dia, wallahualam, tapi semalam tak ada lah Bandar Torazak kan. Tu yang saya tengok ada video Ustaz Zaidul berjalan kat Jalan Tunku Abdul Rahman.
Dah kuliah tak ada. Kan? Berjalan, salam dengan orang semua macam YB pula. Kan? Takak gambar selfie dengan perempuan tak pakai tudung pun semangat tau. Datang dengan selfie dengan ustaz kan. Jadi itulah cerita dia. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, itulah hebatnya hijrah Nabi lah. Maknanya kasihnya Nabi dekat bumi Mekah ni, sampai Nabi kata bumi yang paling dikasihi Allah di atas muka bumi ni adalah tanah suci Mekah. Nabi kata, aku sayang pada kamu wahai Mekah. Kalau tidak kerana aku ni diusir, dihalau keluar daripada Mekah ni, aku pun takkan keluar dari sini. Kasihnya Nabi pada bumi Mekah itu sendiri. Jadi saya nak gambarkan ucapan Nabi itu. Maknanya hijrah ni bukan benda main-main. Bukan benda yang kita suka-suka nak reka cerita, alah Nabi dah takut lari. Bukan. Jangan buat tuduhan gila macam tu, jangan. Kan? Apa yang Allah susun itu yang terbaik untuk Rasul. Dan ada satu lagi cerita ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Beberapa hari sebelum baginda hijrah, itulah hari Sayyidina Abi Bakrin menikahkan Sayyidatina Aisyah putrinya dengan Rasulullah. Sebab apa Abu Bakar ambil jalan tu? Kan Aisyah masih muda kan? Baru apa tahun, 8 tahun ke apa masa tu. Masih lagi muda. Sebab apa Abi Bakrin ambil jalan tu ibu-ibu sekalian? Dia macam ni. Cerita dia, Abi Bakrin dia ni orang kaya. Korporat Mekah. Dia memang harta dia sangat banyak. Dia infak banyak mana habis pun sekejap lagi datang balik. Duit dia memang banyak. Jadi dia ni masa hijrah nak tolong Nabi. Nak bagi sedekah dekat Nabi, tak boleh. Sebab Nabi haram terima sedekah. Nabi tak boleh terima, terutama Nabi Muhammad lah. Dia tak boleh terima sedekah. Ni apa? Ni sedekah ambil lah. Tak boleh. Haram bagi Nabi menerima sedekah. Itu kemuliaan Allah bagi. Kita boleh, Nabi tak boleh. Itu kemuliaan untuk Nabi lah dan keluarga Nabi. Jadi Abu Bakar mikir, macam mana aku nak salur harta aku banyak. Jadi jalan dia Allah ilhamkan kahwin dengan anak dia. Jadi apa masalah menantu rembat harta pak mentua? Itu cerita dia. Itu cerita dia. Bunyi melawak tapi itu cerita dia. Abu Bakar mikir, macam mana aku nak alihkan harta aku ke Muhammad ni? Nak bagi gitu tak boleh sebab Nabi tak boleh ambil sedekah. Jadi akhirnya Allah ilham pada Sayyidina Abu Bakar kahwinkan anak dia Aisyah dengan Rasul. So bila kahwin dengan Nabi, Nabi itu menantu dia Abu Bakar pak mentua. Jadi setakat yalah menantu nak balun harta pak mentua, apa masalah, pak mentua kaya. Kan ambil lah. Boleh. Tu yang kahwin tu. Bukan Nabi macam mana dituduh kan, gatal-gatal nak bukan. Nabi bukan macam tu, na'udzubillah. Dan riwayat menyebut selepas hijrah Nabi belum duduk sekali dengan Aisyah. Dia tak terus duduk sekali, bukan. Sebab asal perkahwinan tu yang itu. Kunci dia sebab nak serah harta tu. Jadi selepas 4-5 tahun ke macam tu kot, lepas hijrah baru duduk sekali. Kan. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, ini dahsyatnya penangan hijrah sebenarnya. Besarnya hijrah dalam hidup. Jadi jangan percaya dengan tuduhan musuh yang mengatakan Nabi ni begini, Nabi ni begitu kan. Yang tak elok ni tak ada. Nabi tak buat benda tu. Yang buat ni manusia. Kita yang bukan Nabi ni yang suka buat yang bukan-bukan. 2 minggu lepas kot ada satu kejadian dekat Muar Johor. Jadi orang Johor tolong alert sikit lah. Orang Muar kan. Jadi dia telah merogol anak dia sendiri kan. 9 dan 12 tahun. Yang hari ni anak dia tu dah 12 dan 15 tahun. Batu Pahat lah. Orang Batu Pahat. Jadi
Benda tu dah berjalan selama 4-5 tahun. Dia buat benda ni selama 4-5 tahun sehinggalah terbocornya rahsia tu sebab anak dia tu mengandung. Allah nak tunjuk kan. Dan tadi saya baca, mungkin semalam punya laporan ke hari ni saya tak pasti. Dia mengaku bersalah atas 30 pertuduhan. 30 pertuduhan rogol dan amang seks. Jadi, jika sabit kesalahan, dia akan dipenjara selama 720 tahun. Dan disebat 210 kali sebatan. 720 tu arwah dah lah kan. Tapi dia kata dia bertaubat lah. Mudah-mudahan lah kan. Mudah-mudahan Allah terimalah taubat dia. Tapi dia terpaksa lah kena hukuman dunia tu. Kan? Mudah-mudahan dia bertaubat tu, dia bertaubat betul. Dan Allah ampunlah dosa dia. Kan? Tapi trauma pada anak. Itu masalah dia. Jadi sebab itu kalau kita tengok akhir zaman ni macam tu. Itu yang paling kita takut lah. Kan? Membesarkan anak-anak di zaman canggih. Zaman yang susah nak kontrol. Zaman kita dulu senang. Tak ada gadget. TV pun channel 1, 2, 3. Pukul 12, habis. Dengar lagu Negaraku tu, kira habis lah tu. Kan? Pukul 12. Kan? Keluar lagu Negaraku. Jadi zaman tu, kita tak ada malam tak keluar. Duduk rumah. Kedai mamak tak ada. Zaman tu mana ada kedai mamak kan? 70-an, 80-an mana ada kedai mamak? Tak ada. Kedai pun pukul 8 dah tutup. Jadi zaman kita kanak-kanak dulu ni lain. Kita bermain original. Tenteng, batu seremban, main getah, konda-kondi, kala panjang, baling selipar, baling tin, goli, semua kan. Terjun sungai. Budak-budak lelaki kalau tak pandai berenang buat malu je lah zaman tu kan. Semua jenis pandai berenang lah. Biasa lemas. Itu standard budak-budak kampung macam kita kan dulu. Tapi hari ni tak boleh. Budak-budak kena hujan pun demam. Kita mandi hujan. Kan? Mandi hujan dulu. Syarat sebelum maghrib mesti balik lah. Kalau lepas maghrib balik memang getah paip lah. Menanti di bahagian belakang kan. 3 kali ribas baru kena masuk lah. Jadi zaman dah berubah. Dulu senang. Mak ayah kita tengok kita depan muka. Semua ada. Lepas maghrib semua ada rumah. Sekarang tak ada. Kan? Malam keluar melepak dengan kawan dia. Tidur dengan kawan dia. Macam-macam budak-budak hari ni kan. Jadi itulah pentingnya tawakal. Serah pada Allah. Kita berdoa banyak. Ini penting ni. Sebab zaman dah berubah ibu-ibu sekalian. Teknologi dah makin canggih. Walaupun kita tahu teknologi ni ada baik, ada buruk. Tapi tak semua orang pandai guna teknologi untuk kebaikan. Ada je orang yang mencari kesempatan, dia guna teknologi untuk benda tak elok. Ada. Berlambak ada. Tambah dah makin canggih hari ni, lagi macam-macam. Orang buat jahat pun dah makin canggih. Kan? Guna telefon je, tak payah susah. Jadi, kita lah kena ikhtiar yang terbaik, usaha, tawakal, minta perlindungan kepada Allah sungguh-sungguh, minta Allah lindungkan keluarga kita. Itu je. Ini setara belum turun Dajjal lagi. Kan? Baru kuncu-kuncu Dajjal saja. Kalau keluar Dajjal sebenar besok ni lagi teruk kita. Jadi sebab itu, inilah preparation yang kita kena buat sekarang. Sementara kita masih ada nyawa, masih hidup ni, gunalah kebaikan itu, peluang itu dengan sebaik-baik mungkin untuk kita buat bekalan yang terbaik sebelum kematian itu datang bertemu kita satu hari nanti. Bila dah mati ni tak ada apa dah lah. Kan? Peluang tu semua dah Allah tutup. Jadi sementara hidup ni ibu, gunalah baik-baik dan ambillah peluang-peluang yang ada supaya apa yang kita buat ni tak akan rugi, tak akan tersasar, tak akan terpesong daripada landasan yang sebenar-benarnya insya-Allah.
Wallahu ta'ala a'lam. Ayat yang pertama dalam huraian itu nanti kita akan sambung pada jadual kita Isnin minggu yang pertama pada bulan Ogos. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, yang pertama sekali, muslimin muslimat sekalian, nombor satu, kita kena panjatkan doa dan munajat kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh sangkaan baik. Jangan letak langsung sangkaan buruk kepada doa kita dan kepada Allah yang akan memakbulkan doa kita. Minta yang baik, doa yang baik-baik dan letakkan sangkaan baik. Dan yang kedua, apa pun dalam kehidupan kita, jangan lupa hadir dalam majlis-majlis ilmu. Kuliah-kuliah, forum, apa juga bentuk, kita hadir, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri ilmu yang terbaik kepada kita semua sebagai bekalan untuk hari mati kita suatu hari nanti, insya-Allah. Dan yang ketiga, seperti biasa, apa yang kita buat, niat mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Dan dalam kerja baik yang kita buat, tak payah kita pedulikan manusia. Orang nak kata, orang nak sindir, orang nak perli kita, orang nak kecam kita, biarlah. Asal benda yang kita buat tu betul, agama lulus, Allah setuju, Allah redha, jalan. Orang tak redha tu dia punya pasal, kan? Kita tak payah pening. Janji Allah setuju, jalan. Orang nak kata ke apa, biar lantak ke dia. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsikan sedikit untuk kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita semua. Apa yang baik yang saya sampaikan daripada Allah, yang kurang kelemahan daripada diri saya sendiri. Dan sebelum saya tangguh, seperti biasa, 1-2 perkongsian ringkas. Yang pertama, kutipan macam biasalah pada pagi ini untuk tabung kebajikan dan juga Al-Fadil Ustaz Farhan Suhud, pembinaan sekolah beliau, tahfiz beliau, ada dah masuk fasa yang keempat dan menunggu fasa yang kelima lah. So bolehlah kita bantu-bantu mana yang patut, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar pada kita lah, sebagai saham kita, insya-Allah. Dan yang kedua, insya-Allah pada awal 10 saya bawa jamaah untuk umrah 12 hari 10 malam, 8,000 lebih ke 10,000 macam tu lah. 5 sampai 16 Oktober. Kalau ada yang berminat nak join sekali, nanti boleh roger-roger lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa pada kuliah kita akan datang, insya-Allah. Dan marilah kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyan wa la mahruman wa la matruda
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.